Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengasas kumpulan KK Supermart, Datuk Seri Dr. Choi Kee Kan di Istana Negara. Pada sesi menghadap itu, Dr. Choi memohon ampun dan maaf kepada Sri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu stoking tertera kalimah Allah. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar semua pihak supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sama berulang. Sultan Ibrahim turut menegaskan agar tiada lagi pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini termasuk menghasut rakyat. Titah Baginda agar perkara seperti ini tidak akan berulang dan semua pihak perlu lebih bertanggungjawab. Sumbangan tunai Rahmah STR Fasa 2 mula dibayar hari ini. Peningkatan bantuan 20% sedikit sebanyak dapat mengimbangi keperluan kos sara hidup rakyat. Saya rasa berbesar hati dapat menerima duit bantuan ni. Dapatlah meringankan beban sikit untuk shopping raya, untuk beli barang-barang, barang keperluan, especially dengan adanya duit ni bolehlah guna dengan sebaiknya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana bersudi membantu rakyat. So dengan ini beban rakyat pun dapat mengurang. So thank you so much. Sebarang penambahan memang bagus, okey. Boleh bantu rakyat dan masa yang sama juga bantu ekonomi kita lah. Bila rakyat dapat belanja lebih, duit lebih, mereka akan belanja dan of course akan bantu ekonomi kita lah. Bantu perbelanjaan tu dalam negeri macam tu kan. Secara umumnya yes, baguslah. Usahawan India terus diperkasa. Tekun Nasional umum dana tambahan RM30 juta untuk skim pembiayaan pemerkasaan skim pembangunan usahawan masyarakat India. SPUMI Goes Big. Ia beri manfaat kepada lebih 2,000 usahawan. Ini menjadikan keseluruhan peruntukan untuk usahawan kini berjumlah RM60 juta. Kalau kita ambil SPUMI pinjaman dia adalah daripada RM1,000 sehingga RM100,000. Peminjam boleh meminjam dari RM1,000 sehingga RM100,000. Tetapi SPUMI Goes Big ni, dia adalah pinjaman RM50,000 hingga RM100,000. Sehingga Mac lalu, lebih 28,000 usahawan India mendapat pembiayaan di bawah SPUMI sedia ada bernilai RM450.5 juta. Perdana Menteri mengarahkan semua jemaah menteri turun padang meninjau isu harga dan kuantiti barangan di pasaran. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, arahan tersebut disampaikan Datuk Seri Anwar pada mesyuarat Kabinet hari ini. Dan dalam mesyuarat hari ini, perkara yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah supaya menteri-menteri meluangkan lebih banyak masa untuk turun padang melihat sendiri keadaan, termasuk dalam isu berkaitan sama ada harga barang ataupun kuantiti barang-barang yang ada di pasaran. Ini adalah susulan kepada maklum balas yang diterima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di siri program yang telah beliau hadiri. Dan penekanan ini juga diberi sebelum kita sambut Aidilfitri. Perdana Menteri menyampaikan bantuan tunai kepada 17 peniaga yang terkesan akibat kebakaran di Pasaraya Besar Maidin di Manjoi, Perak. Sumbangan itu disampaikan oleh Setiausaha Politiknya Muhammad Kamil Abdul Munim. Sumbangan diharap dapat meringankan beban dan kerugian yang dialami. Perdana Menteri turut bersimpati terhadap peniaga yang menjadi mangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, berdasarkan laporan, Maidin telah mengalami kerugian sekitar RM50 juta akibat insiden berkenaan. Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada keluarga tokoh penghibur tanah air Allahyarham Jaafar On Awang yang meninggal dunia pagi tadi. Datuk Seri Anwar memaklumkan pemergian Jaafar On memberi kesan khususnya kepada mereka yang mengikuti dunia hiburan serta bakat tersendiri Allahyarham dalam bidang lakonan dan muzik. Beliau juga mendoakan Allahyarham diberi keampunan oleh Yang Maha Esa serta perjalanan terakhir dipermudah.
Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila Muhammad. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang tadi, Met Malaysia telah mengemas kini status cuaca panas terkini, iaitu terdapat 3 kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga, iaitu tahap 2. Tahap gelombang haba. Amaran ini melibatkan jajahan Jeli dan Gua Musang di negeri Kelantan, juga melibatkan daerah Temerloh di negeri Pahang. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda jingga ini adalah di antara 37 sehingga 40 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Manakala bagi kawasan lain yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu seperti di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, 2 daerah di negeri Terengganu, negeri Sembilan dan Johor, dan amaran ini juga melibatkan beberapa bahagian di Malaysia Timur, iaitu di bahagian Limbang di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Tuaran, Tenom dan Keningau di negeri Sabah. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran sebentar tadi diminta untuk sentiasa berhati-hati dan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Perlis, Kedah, negeri Perak, pedalaman negeri Pahang, 1-2 tempat di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Sembilan serta di barat Johor. Dan keadaan hujan di negeri-negeri utara Semenanjung ini dijangka boleh beransur reda menjelang kelewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai barat, iaitu di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta negeri Johor, keadaan cuaca di sini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman di negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca di negeri Sarawak ini dijangka boleh beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dari petir dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman di negeri Selangor. Dan menjelang ke awal pagi nanti, hujan dari petir dijangkakan lebih tertumpu di kawasan pesisir pantai di negeri Perak serta kawasan pesisir pantai di negeri Selangor, negeri Sembilan serta negeri Melaka. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari petir diramalkan hanya tertumpu di bahagian pedalaman serta utara di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini dijangka akan berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman tersawan Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
tanpa soal. Beli sekarang. Kalau hidupku tanpamu di sisi, tidak sempurna tuh ku rasai. Kasih babas, kau pencuri rasa hatiku, sentiasa ku nikmati. Oh hanya babas, pilihan sempurna hatiku. Baik, saudara, fokus dari negeri di bawah bayu mengenai pembayaran STR Fasa 2 yang menceriakan penerima. Perinciannya bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang. Silakan, Syah. Baik dia, bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 di Sabah berjalan lancar. Rata-rata penerima program subsidi bersasar itu yang ditemui RTM bersyukur kerana sumbangan tersebut sedikit sebanyak meringankan beban perbelanjaan terutama persiapan Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah lah, boleh lah untuk belanja buka puasa apa semua. Dapat membantulah mengurangkan perbelanjaan sebelum raya, mau raya ni. Rasa bersyukur juga lah, walaupun sedikit tapi tetap bermakna bagi saya juga. Bagi saya memang baguslah juga untuk membuat persediaan untuk sambut hari raya, untuk membeli barang keperluan. Ya, dapat beli barangan rumah. Kalau macam saya lagi yang sudah beristri, berumah tangga, ada anak. Jadi itu lagi bagus, saya dapat membantu dalam membeli keperluan anak, dalam makanan seharian. STR Fasa 2 melibatkan peruntukan 1.5 bilion ringgit dijangka memberi manfaat kepada 8.4 juta rakyat seluruh negara. Ia melibatkan bayaran antara 100 sehingga 650 ringgit yang dikredit ke dalam akaun penerima melalui Bank Simpanan Nasional BSN bermula hari ini. Bilangan kes kemalangan jalan raya di negeri ini dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini meningkat 475 kes atau 9.2% kepada 5,161 kes berbanding 4,686 kes tempoh Januari hingga Mac tahun lalu. Sepanjang tempoh itu, jumlah kes kemalangan maut juga meningkat 4.3% kepada 70 kes berbanding 67 kemalangan maut tempoh sama tahun 2023. Bercakap kepada RTM selepas majlis berbuka puasa di Ibu Negeri, Pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, jumlah kemalangan jalan raya sepanjang tempoh 20 hari Ramadan juga mencatatkan peningkatan. Sejumlah 1,206 kes kemalangan direkod bermula 12 hingga 31 Mac lalu, meningkat 106 kes atau 8.8% berbanding 1,100 kes sepanjang tempoh 20 hari Ramadan tahun lalu. Menurut Dato' Muhammad Azman, 66 lokasi black spot dikesan di 20 daerah dengan Kota Kinabalu dan Tawau merekodkan bilangan tertinggi. Manakala kawasan hotspot kesesakan lalu lintas berdasarkan daerah pula, 58 lokasi dikenal pasti di 11 daerah dengan Tawau merekodkan lokasi kesesakan lalu lintas terbanyak diikuti Kota Kinabalu. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS membuat laporan polis berhubung dakwaan terdapat salah guna kuasa dalam pentadbiran badan berkenaan. Yang dipertuanya Datuk Seri Panglima Yahya Hussein berkata laporan dibuat 28 Mac lepas agar siasatan lanjut dijalankan kerana tuduhan kepada MUIS tidak berasas dan merupakan suatu fitnah. Dalam kenyataan di Ibu Negeri, Datuk Yahya menjelaskan pihak MUIS sentiasa terbuka terhadap sebarang proses siasatan oleh pihak berkuasa sama ada Polis Diraja Malaysia, PDRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Ia penting untuk memastikan imej dan integriti MUIS dalam urusan pentadbirannya kekal bersih tanpa sebarang unsur salah guna kuasa seperti yang didakwa. Menurut Datuk Yahya, surat tuntutan peguam telah dihantar kepada penyebar tuduhan itu semalam dengan isi kandungannya antara lain menuntut suatu permohonan maaf secara terbuka kepada pihak MUIS dalam tempoh 24 jam. Jika pihak berkenaan gagal berbuat demikian, saman akan difailkan serta-merta terhadap penyebar tuduhan bagi menuntut keadilan. Baru-baru ini tular dalam laman media sosial mengenai dakwaan seorang pegawai kanan MUIS telah membuat arahan pembayaran bonus kaki tangan dengan menggunakan tabung zakat tanpa proses kelulusan.
Majlis Ugama Islam Sabah Muiz mengagih-agihkan lebih 141 juta ringgit wang zakat yang dikutip sepanjang tahun lalu kepada golongan layak menerima. Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, bahagian zakat dan fitrah MUIS juga sentiasa diaudit bagi memastikan segala urusan berkaitan wang zakat dibuat secara telus. Saya juga menekankan tadi bahawa semua wang zakat yang berhak menerimanya kita sampaikan. Misalnya asnaf-asnaf, sebelum akhir tahun semua kita sampaikan sebab memang hak mereka, zakat fakir miskin, kemudian sabilillah, ibnu sabil dan beberapa asnaf yang lain kita tunaikan. Datuk Arifin ditemui media dalam program penyampaian sumbangan zakat Pusat Zakat Sabah kepada anak yatim di Dewan SK Pekan Bongawan. Seramai 150 ibu bapa dan pelajar golongan asnaf menerima sumbangan wang tunai dan bakul makanan dalam majlis ini. Turut diserahkan sumbangan RM3,000 kepada SK Pekan Bongawan. Sementara itu, dalam majlis berasingan di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping, Datuk Arifin berkata kad digital mualaf yang diperkenal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS akan dilancarkan tahun ini. Datuk Arifin menjelaskan kad berkenaan dikeluarkan bagi memudahkan urusan golongan berkenaan. Terdahulu, Datuk Arifin menyampaikan sumbangan wang tunai kepada lebih 500 golongan mualaf sekitar Membakut sempena program Semarak Ramadan bersama mualaf kali ke-15 Dun Membakut. Hari ini mereka mendapat ceramah atau menghayati ceramah dua orang tokoh, Ustaz Datuk Malay Ali Malay Ahmad dan Ustaz Irwan mengenai hukum hakam agama. Yang kedua, kita menyampaikan bingkisan sempena Ramadan. Yang ketiga, tujuan kita untuk bersilaturahim dengan mereka. Mudah-mudahan dapat mengerat keharmonian, perpaduan. Kerajaan negeri mengajak lebih banyak pihak tampil membantu golongan yang memerlukan khususnya menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan seumpama mampu menceriakan persiapan menyambut Hari Lebaran. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, kumpulan Yayasan Sabah merupakan antara agensi kerajaan negeri yang wajar dicontohi kerana keprihatinannya membantu golongan asnaf. Beliau menyatakan demikian dalam majlis berbuka puasa kumpulan Yayasan Sabah bersama masyarakat di Kampung Selupoh. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Politik Ketua Menteri, Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji Ji turut memuji usaha kumpulan Yayasan Sabah menyantuni golongan asnaf menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang dijalankan dari semasa ke semasa. Sementara itu, Ketua Penyelaras Pentadbiran Zon Kumpulan Yayasan Sabah, Zulkhairi Ismail berkata lebih 4,000 bakul makanan sudah diagih-agihkan di 80 lokasi seluruh negeri sepanjang bulan Ramadan ini. Program ini merupakan program tradisi Yayasan Sabah. Kami harapkan program ini memberi manfaat yang besar pada masyarakat setempat. Semoga hubungan kerajaan dan masyarakat, begitu juga Yayasan Sabah, sentiasa kukuh dan relevan sepanjang masa. Umat Islam perlu meningkatkan amal ibadah dan berkongsi kegembiraan sepanjang bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan ini wajar diisi dengan aktiviti keagamaan selain berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Di Kota Kinabalu, Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS menyantuni golongan asnaf dalam majlis berbuka puasa. Majlis ini merupakan penutupan kepada program Jelajah Ziarah Ramadan PDIS yang dilaksana sejak awal Ramadan di 25 masjid dan surau di seluruh negeri. Kehadiran isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salak selaku penaung PDIS menyerikan lagi majlis ini. Datin Julia dalam ucapannya berharap pertubuhan ini terus aktif menjalankan aktiviti kebajikan agar lebih ramai golongan asnaf dibantu. Sempena majlis ini, seramai 20 golongan asnaf menerima sumbangan pribadi daripada Datin Julia. Sementara itu, Presiden PDIS Datuk Muhammad Yusri Abdullah berkata pihaknya akan menganjurkan pelbagai program sepanjang tahun ini. InsyaAllah sepanjang tahun ini kita juga akan meneruskan program di mana selepas bulan Ramadan ini, iaitu bulan Syawal, kita akan mengadakan beberapa
sambutan raya bersama dengan pihak-pihak ataupun sama ada dari surau-surau maupun daripada pihak-pihak badan kebajikan lain seperti rumah-rumah anak yatim dan rumah-rumah kebajikan yang lain. Setakat ini, Pertubuhan Dusun Islam Sabah mempunyai lebih 5,000 ahli berdaftar. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu untuk hari ini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Diana Wai. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Silakan dia. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah. Baik saudara, lebih 30 pakej Sarawak Delta Geopark diyakini bantu lonjak industri pelancongan negara. Itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang pada petang ini. Terus bersama rakan penyampai, Buma Win. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Angkatan Zaman Mansang Sarawak azam akan meningkatkan kemampuannya dalam menyebar luas maklumat semasa dan pembangunan masyarakat. Pengerusinya Datuk William Petri Nyingo berkata, ia penting bagi memastikan agenda pembangunan negeri ini diketahui rakyat. Untuk menjadi ejen penerangan ataupun communication development agent untuk negeri Sarawak, untuk menyebarkan dan juga untuk dan melibatkan komuniti-komuniti dalam aras pembangunan dan rancangan pembangunan negeri Sarawak. Beliau memberitahu itu antara amanat Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng kepada Azam semasa kunjungan hormat beliau ke atas Premier pagi tadi. Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat dari Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak, SUHA. Pengerusinya, Rozaiman Ghazali, dalam kunjungan itu mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk menyokong industri itu dengan menjadikan penerbangan terus ke Jeddah. Beliau percaya dengan pelan Sarawak dalam membangunkan industri penerbangan. Beliau yakin ia mampu memudahkan masyarakat Islam di negeri ini untuk mengerjakan ibadah di Tanah Suci. Tourism Malaysia semalam melancarkan 37 pakej pelancongan Sarawak Delta Geopark dan Gawai 2024 bagi mempromosikan keunikan produk pelancongan di negeri ini. Pengarah Bahagian Pembangunan Pakej Tourism Malaysia, Muhammad Roslan Abdullah berkata, pelancaran pakej ini selari dengan hasrat Kementerian Pelancongan untuk meningkatkan ketibaan pelancong bagi menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Jelasnya, tahun lalu Malaysia mencatatkan sebanyak 20.14 juta ketibaan pelancong asing ke negara ini dengan sumbangan pendapatan pelancongan mencecah 71.3 bilion ringgit. Langkah ini juga selari dengan pengisytiharan Sarawak Delta Geopark sebagai Geopark Kebangsaan ke-6 pada 20 Jun 2022. Pakej Sarawak Delta Geopark ini dibangunkan dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Tourism Malaysia menerusi penganjuran bengkel serta lawatan produk melibatkan 30 peserta daripada agensi pelancongan dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Beliau berucap pada pelancaran pakej pelancongan Sarawak Delta Geopark di Kuching. Turut dilancarkan buku Sarawak Delta Geopark dan Gawai yang menyenaraikan pelbagai pakej pelancongan yang ada di Sarawak. Baik, sementara itu keunikan yang ada pada Sarawak Delta Geopark memberi keyakinan ia mampu diiktiraf sebagai Geopark Global Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Pengarah Bahagian Pembangunan Pakej Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tourism Malaysia, Muhammad Roslan Abdullah berkata, Sarawak Delta Geopark kini selangkah menghampiri pengiktirafan UNESCO susulan pengiktirafannya sebagai Geopark Kebangsaan ke-6 pada 20 Jun 2022. Dengan kerjasama padu daripada agensi kerajaan negeri bersama pemain industri pelancongan negeri ini, impian untuk meraih pengiktirafan daripada UNESCO adalah cerah. Jelasnya, di negara ini terdapat beberapa geopark telah mendapat pengiktirafan UNESCO, antaranya Geopark Jerai dan Geopark Lembah Kinta. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran pakej pelancongan Sarawak Delta Geopark dan Gawai 2024 di Kuching. Berkeluasan 3,112 km persegi, Geopark Kebangsaan Delta Sarawak kaya dengan keunikan lanskap batuan iaitu 28 geotapak, kepelbagaian biologi, 12 biotapak dan budaya, 14 tapak budaya.
Saudara, perayaan Hari Raya Aidilfitri minggu depan pastinya akan disambut meriah oleh umat Islam di negeri ini. Bagi mereka yang kurang berkemampuan pula, Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Sarawak menyediakan sumbangan khas sejambak kasih bernilai RM100 setiap seorang kepada penerima bantuan bulanan yang beragama Islam untuk menceriakan lagi perayaan mereka kelak. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razif Sitam, di daerah Sibu seramai 766 orang menerima bantuan tunai ini. Secara keseluruhannya, lebih 16,000 orang penerima di seluruh Sarawak menerima sumbangan sama sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri ini melibatkan perbelanjaan sebanyak lebih 1.66 juta ringgit. Setakat ini kita mengatakan program jabatan kasih ini semua bahagian. Semua bahagian ada program seperti ini. Dan di Kuching ada 4,524 orang penerimanya dengan Kuching paling besar. Beliau berucap di Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri 2024 yang diadakan di Dewan MUC Sibu. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rafai. Pada majlis itu, beliau turut menyerahkan kenyalang Gold Card dan kad OKU kepada beberapa orang penerima. Beliau menyeru agar ibu bapa yang mempunyai anak OKU untuk tampil mendaftarkan anak mereka. Ujarnya, kad OKU itu membolehkan anak mereka mendapat akses kepada pelbagai kemudahan dan keistimewaan yang disediakan oleh kerajaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sibu akan memastikan semua bas penumpang yang beroperasi sepanjang perayaan Hari Raya Aidilfitri berada dalam keadaan selamat. Menurut Ketua Cawangan JPJ Sibu, Muhammad Faizal David Jemat, pihaknya telah menjalankan operasi pemeriksaan fizikal bas penumpang di beberapa depo bas di bandar itu. Katanya operasi tersebut telah dijalankan sejak 1 April lalu dan berakhir esok hari. Elemen-elemen yang kita periksa adalah terutamanya keselamatan bas tu dalam keadaan yang fit lah. Contohnya tayar itu mesti dalam keadaan yang baik, sistem brake, lampu dan juga keadaan di dalam bas tu pun kita pastikan semua beroperasi dengan baik supaya keselesaan penumpang tu untuk balik kampung terjamin. Muhammad Faizal ditemui pemberita semasa membuat pemeriksaan bas di depo bas Jalan Lanang Sibu. Beliau mendedahkan bas yang gagal mematuhi piawaian ditetapkan akan diminta untuk dibaik pulih sebelum pihaknya membuat pemeriksaan semula. Selain pemeriksaan bas, pihak JPJ turut melakukan sekatan jalan raya di Jalan Lada Sibu pagi tadi. Operasi sekatan jalan raya ini dijalankan untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi peraturan. 5 lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung pergaduhan di sebuah pusat hiburan di Jalan Song Kuching malam Sabtu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashman Bajah, mereka yang ditahan berumur lingkungan 28 hingga 60 tahun di Jalan Wan Abdul Rahman 8.30 malam semalam. Hasil saringan air kencing, kesemua suspek didapati negatif dan 3 daripada 5 suspek mempunyai rekod lampau atas kesalahan Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Siasatan mendapati punca pergaduhan adalah disebabkan salah faham ketika berjudi. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang boleh membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian tersebut boleh menghubungi Pusat Cawalan IPD Kuching di talian 082 2444 44 atau mana-mana balai polis berhampiran. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kita kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Sakit orang tak tahu. Orang yang sakit senang. Ikuti kisah mereka
menerusi di celah-celah kehidupan musim ke-14 bermula 20 Mac 2024 pukul 6.30 petang setiap hari di TV1. Baik saudara, 2,000 pelajar institusi pengajian tinggi IPT bakal terima manfaat daripada peruntukan 3.6 juta ringgit untuk bantuan sara hidup. Lanjut mengenainya langsung bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin di Negeri Sembilan. Silakan Azlina. Ya, itu sasaran diletakkan kerajaan negeri tahun ini. Daripada angka tersebut, 1,007 pelajar IPT telah menerima bantuan sara hidup BSH setakat Mac lepas. Permohonan BSH masih dibuka dan ia boleh dibuat menerusi Yayasan Negeri Sembilan. Kerajaan negeri melalui Yayasan Negeri Sembilan telah menyalurkan sumbangan RM150 kepada setiap pelajar universiti yang layak. Mereka yang di bawah B40 dalam golongan B40, mereka boleh mohon dan kita bantu mereka untuk mereka mendapat sara hidup di universiti. Top up sedikit dalam RM150 sebulan selama 12 bulan. Kalau kita total seorang akan dapat RM1,800. Dan ini hari ini kita tambah dan saya yakin jumlah ini akan terus bertambah daripada masa ke semasa. Beliau ditemui pada majlis bertemu Warih Iftar Jama'i bersama Menteri Besar Negeri Sembilan di Seremban. Selain peruntukan di bawah BSH, pelajar juga menzahirkan penghargaan atas usaha kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan dan pembangunan mahasiswa. Jadi saya ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada pucuk pimpinan terutamanya Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan atas peluang kesempatan dapat hadir bersama dengan orang kata mahu mesra bersama pimpinan mahasiswa anak Negeri Sembilan dan sekaligus orang kata menjadikan mahasiswa dan kerajaan negeri ini rapat dan mudah untuk kita sama-sama check and balance, bantu orang kata apa yang betul, apa yang salah, apa yang boleh dicadangkan untuk penambahbaikan kepimpinan di Negeri Sembilan sendiri. Perkara ni dapat membantu pelajar dari sudut kewangan lah sebenarnya. Sebab kita tahu sekarang ni yuran universiti makin tinggi, harga makanan dan sebagainya. Perkara ni secara tak langsung dapat membantu pelajar untuk lebih fokus kepada pelajaran dengan guna bantuan-bantuan ni lah. Selain daripada bantuan-bantuan lain daripada ibu bapa, bantuan-bantuan JPA dan sebagainya lah. Harapan saya selaku mahasiswa adalah supaya golongan-golongan belia pada zaman kini lebih bergiat aktif kepada program seperti komuniti dan sebagainya supaya kita sentiasa melahirkan seorang pemimpin yang berdedikasi dan berintegriti pada masa yang akan datang demi masa depan negara kita. Menjelang Aidilfitri, 110 anak yatim dan anak asnaf di Dun Johor dibawa membeli baju raya menerusi program baju raya di Johor. Program anjuran kali kelima itu melibatkan peruntukan RM200 untuk setiap seorang. Kita melihat kegembiraan anak-anak itu untuk menyambut Hari Raya dalam situasi yang orang kata tu dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Kami dapat membantu mereka untuk meringankan beban keluarga anak-anak asnaf supaya mereka dapat meraihkan Hari Raya ini dengan perasaan yang lebih riang. Beliau ditemui semasa meninjau pembelian baju raya anak-anak asnaf dan yatim di sebuah pasar raya di Tampin. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan menerima zakat perniagaan berjumlah RM300,000 dari sebuah fasiliti kesihatan swasta. Penyerahan zakat itu disempurnakan dalam Majlis Iftar Ramadan yang berlangsung di Seremban. Sementara itu, semua sektor korporat diseru menunaikan zakat perniagaan bagi membantu golongan memerlukan. Ya betul. Ini pun salah satu kita punya aktiviti tahunan CSR. CSR kami di antara salah satu CSR kami lah. Kali ini kami memilih daripada anak yatim dari Pertubuhan Anak Yatim Darul Aminan. Bagi kami ialah tanggungjawab korporat kami untuk kami berharap dengan zakat ini dapat
kutipan zakat ini dapat disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Setuju, memang setiap sektor korporat saya rasa mereka dah memahami tanggungjawab ni. Dari keuntungan kita yang kita buat tu ada portion untuk golongan yang yang tak bernasib baik. Turut diraikan dalam majlis tersebut 30 anak yatim. Sekian laporan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Azlina langsung dari Negeri Sembilan. Baik saudara, seorang pengawal keselamatan berdepan 3 tuduhan amang seksual terhadap anak perempuannya antara April tahun lalu hingga bulan lepas. Tertuduh berusia 58 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manaj. Mengikut pertuduhan, perbuatan dilakukan di 2 alamat berasingan di Jalan Arab Muar dan sekitar tempat letak motosikal kediaman berkenaan. Pendakwaan terhadap bapa kepada 3 anak itu dibuat mengikut Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan dan sebutan semula kes pada 6 Mei. Di Johor pula, seorang pemungut barangan terpakai didakwa kerana memberi suapan RM500 kepada seorang pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Jun tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Lee Swee Huat, 55 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu di Taman Damai Jaya Johor Bahru. Rasuah diberi sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kepada syarikat Swee Huat Enterprise kerana meletakkan barangan lusuh di tempat awam tanpa kebenaran MBIP. Kes akan disebut semula 5 Mei nanti mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Beberapa hari lagi menjelang Aidilfitri, pastinya persiapan menyambut Lebaran semakin rancak. Di samping menyediakan hidangan-hidangan utama, penampilan diri iaitu rambut antara menjadi keutamaan. Bagi memenuhi keperluan orang ramai, giat mara rasah tawar, perkhidmatan menggunting dan dandanan rambut menggunakan khidmat pelatih mereka. Laporan wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad. Selain busana hari raya, rambut juga menjadi salah satu keutamaan untuk memastikan anda tampil bergaya, segak dan menawan pada hari raya. Dah buat rambut ke? Salon seni reka gaya rambut Giat Mara Rasa menjadi pilihan pelanggan terutamanya daripada golongan muda dan kurang berkemampuan kerana harga murah yang ditawarkan. Setiap pelanggan akan dikenakan bayaran sekurang-kurangnya RM15 mengikut gaya potongan dan dandanan rambut. Macam biasalah kat salon ni bonding, kita ada keratin, kita ada cutting, colouring, okey. Macam yang nampak kat belakang ni diorang memang tengah belajar buat hands on lah, belajar buat rambut. So kat sini sekarang diorang pun tengah buat rambut raya lah. Tengah terima customer lah sebab dah nak raya kan. Salon dibuka setiap Isnin hingga Jumaat bermula 9 pagi hingga 4 petang. Mahir saya buat potong rambut, saya buat keratin dan saya buat rebonding dan colouring. Saya lebih more kepada treatment. Kalau potong rambut tu muslimah lah yang saya mahir kat sini. Raya ni alhamdulillah ada tempahan daripada kawan-kawan dan orang luar. Saya buat rumah ke rumah. Harga tu bawah market daripada pasaran. Baik saudara, Perak berpotensi menjadi hub penanaman bawang merah negara menerusi projek pembangunan tanaman bawang di Ladang Bikam Sungai. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Arthur Joseph Kurup, projek tanaman bawang itu mampu mengeluarkan hasil sehingga 6 tan metrik setiap hektar. Susulan kejayaan projek rintis itu, pihak kementerian dalam perancangan untuk menambah keluasan tanaman bawang termasuk memperluas ke daerah lain di negeri itu. Tanaman rintis ini nampaknya berjaya. Berarti pada hari ini kita telah lakarkan satu sejarah bagi negara kita di mana kita telah berjaya menghasilkan
bawang yang 100% hasil dan milik negara Malaysia. Bahawa Perak nampaknya menjadi negeri yang pioneer untuk bawang ini, maka nampak bahawa Perak ini memang dia mendahului negeri-negeri lain dalam penanaman bawang tempatan Malaysia. Sejumlah 3,000 kotak rahmah akan diagih kepada golongan memerlukan di kawasan Parlimen Tambun. Setiausaha Politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, bantuan yang disampaikan tanda keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap penerima. Saya fikir ini juga adalah merupakan satu amanat dan juga penegasan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita terus turun ke lapangan dan menyantuni serta melihat sendiri keadaan. Kerana kalau kita ikut perkembangan melalui media sosial semata-mata itu tidak mencukupi. Kita harus turun ke kawasan, lihat dan engage dengan masyarakat setempat supaya kita dapat menyelami permasalahan mereka dan seterusnya menyelesaikan masalah yang timbul di kawasan. Bantuan akan disampaikan melalui ketua kampung kawasan masing-masing. Usaha menyemarakkan Ramadan diteruskan pelbagai pihak. Di Perlis misalnya, 1,000 bungkusan bubur lambuk diagih secara pandu lalu kepada pengguna jalan raya di Jalan Kangar Alustar. Program Sinergi Persatuan Amal Bakti Perlis bertujuan menyemarakkan Ramadan menerusi berkongsi rezeki dengan orang ramai. Menurut pengerusinya, Arif Effendi Arifin, selain mengeratkan silaturahim sesama sukarelawan bertugas, program menyokong usaha progresif ke arah masyarakat madani. 30 sukarelawan dari badan amal itu, syarikat swasta serta Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Perlis terlibat dalam proses memasak bubur lambuk. Baik saudara, sebenarnya program Infak Ramadan Sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom Sungai Petani mengagihkan sumbangan kepada keluarga pelajar kurang berkemampuan. Pemberian sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan asas bernilai RM150 itu dilakukan secara pandu lalu di perkarangan sekolah. Ramai 73 orang yang kita bagi sumbangan kepada ibu bapa yang kurang kemampuan. Alhamdulillah. So, program ini memang program rutin tahunan Sekolah Menengah Cik Tom Sungai Petani kita. Tidak lapuk ditelan zaman, busana batik antara persalinan yang menyerikan Aidilfitri. Jom kenali keunikan batik sintok yang boleh jadi pilihan untuk digayakan pada hari Lebaran. Butirannya bersama wartawan Fakhrul Razi Ismail. Semuanya bermula kira-kira 5 tahun lalu. Tekad untuk mengangkat kembali martabat batik, Rosnah Musa dari Padang Terap Kedah mengusahakan pembuatan batik sintok secara kecil-kecilan di belakang rumahnya. Berkat kesungguhan serta kerjasama pelbagai pihak, terutama Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Universiti Utara Malaysia UUM, produk desa batik sintok makin mendapat sambutan. Kini beliau memiliki sebuah bengkel pembuatan batik yang lebih besar di Kampung Lebay Saman, Naka. Menariknya, rekaan corak batik yang dihasilkan bercirikan 9 motif, antaranya bunga sintok, bunga kertas, akar dan daun pokok. Rekaan ini dihasilkan sendiri oleh Rosnah dan pekerjanya menggunakan canting dan blok tembaga. Beberapa jenis produk berasaskan batik sintok turut dihasilkan. Antaranya pakaian lelaki dan wanita, beg tangan, dompet dan pelbagai barangan cenderahati lain. Menggalakkan orang-orang kita ni pakai balik batik Malaysia, bukan batik ciplak lah, mana ciplak daripada luar lah kan ada, tapi kita nak galakkan dengan batik kita ni berkembang dan orang pakai batik-batik original yang Malaysia punya. Dan kita di sini amat-amat mengharapkanlah batik kita sebenarnya, batik Kedah dan batik sintok ni berkembang dengan lebih cepat dan dikenali ramai. Bukan sahaja mendapat permintaan di negara ini, malah batik sintok berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Kita
kita boleh katakan Sintuk Batik ini merupakan batik asli negeri Kedah. Okay, sebab ianya mempunyai IP yang tersendiri, mempunyai penulisan ilmiah yang tersendiri, kenapa motif sebegini dilaksanakan, dilukis sebegini rupa, apa sebabnya, dia ada orang kata proses-proses penyidikan tersebut. Dan hasil karya estetik dia amat tinggi, nilai keindahan, kesenian memang detail, nak kata kompleks tak, tetapi nampak rumit tapi cantik, kompleks tapi cantik. Dan saya rasa dia macam buat lagu juga. Pakaian berasaskan batik bukan sahaja boleh dipakai pada majlis tertentu, malah sesuai untuk digayakan pada musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri. Kewujudan corak batik yang kebiasaannya dalam pelbagai bentuk menjadikan ianya sangat unik dan istimewa di mata masyarakat. Bahkan corak yang dihasilkan mempunyai daya tarikan tersendiri. Maka tidak hairanlah ada yang sanggup membayar lebih untuk mendapat kepuasan apabila memakai pakaian batik. Fakhrul Razi Ismail, RTM. Polis percaya hanya seorang individu terlibat dalam kejadian membaling bom petrol atau molotov cocktail di cawangan KK Mart Sungai Isap, Kuantan. Ketika ini, pihak polis telah merakam keterangan 4 individu bagi membantu siasatan berhubung kejadian yang berlaku Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Wan Muhammad Zuhari Wan Busu berkata, maklumat itu diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa rakaman kamera lita tertutup CCTV di sekitar lokasi kejadian. Setakat ini kita telah mengambil 4 keterangan daripada individu dan selain daripada itu kita masih lagi mendapatkan untuk menjalankan siasatan lanjut mengenai kes ini. Berdasarkan CCTV di tempat kejadian itu, mengenai CCTV kekhidmat itu kita tak dapat, tapi kita akan cuba untuk mendapatkan daripada tempat-tempat lain yang ada merakamkan kejadian tersebut. Bantuan SDR Fasa 2 yang dikreditkan bermula hari ini melegakan rakyat di Kelantan untuk menyambut perayaan Aidilfitri minggu depan. Rata-rata penerima berterima kasih kepada Kerajaan Madani kerana sentiasa cakna terhadap kebajikan rakyat. Terima kasih sama-sama mondoh. Nak kali dia masuk. Alhamdulillah. Oh tu yalah. Kena ikhtiar di etek. Dia pun bukan nak bantu kita sore ramai lagi. Ramai lagi susah-susah. Memandangkan raya kita dah semakin hampir dan kelengkap, masih ada yang tidak lengkap persiapan raya dan ini memang agak membantu. Memang bukan kata sedikit sebanyak, memang membantu untuk rakyat-rakyat, keluarga-keluarga yang memerlukan persiapan raya. Saya ucap terima kasih kepada kerajaan sebab memberi saya asyik kali kedua dah ni. Mungkin waktu raya dan untuk tambah modal kalau boleh. Boleh modal lah untuk tambah. Untuk raya tu boleh cukup beli baju anak-anak. Kelantan mengisytiharkan cuti peristiwa pada 9 April ini. Perkara itu diumum Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Menurutnya, cuti peristiwa berkenaan bagi membolehkan rakyat negeri itu melakukan persiapan bagi menyambut Aidilfitri. Ia juga mengurangkan kesesakan lalu lintas sebelum perayaan apabila perantau pulang ke kampung. Bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM500 turut diumum kepada penjawat awam dibayar sebelum Selasa ini. Bantuan melibatkan peruntukan sebanyak RM5.3 juta. Sementara itu, bayaran penghargaan turut diterima pegawai lantikan politik termasuk ahli majlis, petugas agama dan guru jahitan sebanyak RM250. 120 murid dari keluarga kurang berkemampuan melibatkan 6 buah sekolah sekitar Cendering Kuala Terengganu disantuni. Sumbangan berbentuk barangan dapur dan wang tunai bagi meringankan beban keluarga menjelang Aidilfitri. Menerusi program Kasih Ramadan, ia dijayakan UiTM Terengganu bersama RTM Terengganu dan pihak Maidin. Lebih menarik, program disambut sempena sambutan penjenamaan UiTM ke-25 tahun dan sambutan ulang tahun RTM ke-78 tahun.
sebelum ni kita pergi ke sekolah-sekolah ya, cari pergi hantar komuniti. Tapi hari ini kita memang bekerjasama dengan RTM dan juga Maiden untuk bawa sekolah ke sini ya. Jadi program ni kita akan teruskan juga dan dengan kerjasama yang lebih besar still dengan RTM dan juga maybe kita cari industri lain lah untuk memberi sumbangan yang lebih dan kita boleh ramaikan lagi dan banyak lagi sekolah yang kita boleh bantu ataupun komuniti setempat lah ya. Turut hadir bagi penyerahan sumbangan Pengarah Penyiaran Negeri Sabri Mansor. Bahagialah. Saya tu bukan ni dapat sama. Bolehlah untuk beli barang-barang dekat rumah yang tidak cukup. Duit ni nak buat apa? Beli kipas sebab mendapatkan bantuan ini. Seterusnya sekolah kebahasaan kampung. Sebab boleh boleh membantu orang-orang untuk yang susah-susah ini. Duit ini untuk membeli barang-barang keperluan yang bila hari raya nanti. Penubuhan Fakulti Kecerdasan Buatan AI di Universiti Teknologi Malaysia UTM dijangka dirasmikan Perdana Menteri pada 3 Mei. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sa'mud. Jelas beliau, kerajaan sebelum ini memperuntukkan RM20 juta bagi penubuhan fakulti itu selari perkembangan teknologi termasuk AI. Hasil dapatan kajian tersebut mencadangkan beberapa strategi yang boleh diadaptasi oleh kerajaan bagi mengurus pelbagai technological disruptions dengan izin dalam ekosistem pendidikan tinggi. Antaranya, pembangunan dasar yang melibatkan perkongsian sumber dan infrastruktur, pembangunan dasar yang melibatkan teknologi pendidikan terbuka, peningkatan ekosistem TVET, memperkembang dasar kebangsaan kata sains teknologi. 100 orang asnaf dalam kalangan kaki tangan RTM dan sekitar ibu negara menerima sumbangan wang tunai RM100. Sumbangan disampaikan menerusi program Ihya Ramadan yang dianjur secara bersama Masjid Muhammadi Angkasa Puri dan Agrobank. Sumbangan wang tunai tersebut melibatkan peruntukan RM10,000. Mengeluarkan zakat sebanyak RM10,000 untuk asnaf-asnaf di kalangan kaki tangan RTM sendiri dan persekitaran, dan kita program ini adalah antara program yang akan diteruskan pada bulan Syawal ini, bulan Ramadan. Beliau yang ditemui pada majlis iftar dan pengimarahan Ramadan turut mengagihkan 500 bungkusan bubur lambuk kepada warga RTM. Baik saudara, keterujuan untuk balik kampung bersempena Aidilfitri kian dirasai. Namun, ketika tidak sabar untuk menyambut raya di sana, adakah anda yakin dengan keselamatan diri ketika bertolak? Dan bagaimana pula dengan harta yang ditinggalkan? Wartawan Muhammad Raswin Setia ada jawapannya. Jenayah berlaku tidak kira tempat dan masa. Begitu juga malang yang tidak berbau. Jadi, adakah persiapan diri seperti menyelenggara kenderaan dan mengunci rumah sebaiknya sebelum bertolak ke kampung memadai? Usah risau, Sang Saka Biru sedia berkhidmat. Tatkala kita sedang sibuk membuat persiapan menyambut Aidilfitri, Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa komited galas tanggungjawab tingkatkan rondaan dan kawalan keselamatan menjelang musim perayaan. Jom puan. Kelancaran aliran trafik antara jadi fokus ketika musim perayaan. Selain meminimumkan kesesakan, pemantauan turut dilaksana bagi mengelak kemalangan. Ibarat serampang dua mata, salah laku berkaitan turut dikesan. Jadi kita punya fokus tu untuk mengesan salah laku jenayah di kalangan pengguna jalan raya, selain juga orang kata kesalahan lalu lintas yang telah dilakukan lah. Jadi orang kata dalam masa yang sama kita ingin meningkatkan kesedaran kepada semua pengguna jalan raya untuk menjaga keselamatan dan juga orang kata memandu dalam keadaan yang berhati-hati.
Bukan setakat itu, keselamatan harta benda turut jadi perhatian polis. Kawasan penempatan dan lokasi awam antara jadi tumpuan. URP juga kita memberi tumpuan untuk buat rondaan di kawasan-kawasan sekitar perumahan, taman-taman perumahan di mana untuk melihat mana-mana rumah-rumah yang ditinggalkan. Dan of course kita bagi prioriti pada yang mana telah mendaftar BSP kepada kita dan kita akan membuat lawatan. Tentunya kita akan membuat lawatan ke rumah-rumah yang ditinggalkan untuk memastikan rumah yang ditinggalkan selamat daripada sebarang pelakuan jenayah. Penugasan PDRM yang tersusun sepanjang musim perayaan jelas menambah keyakinan masyarakat. Oh, sebab biasalah nak raya ni kan, so rondaan pun macam makin banyak. So of course lah rasa lebih selamat daripada before ni ya. Oh, kawasan sini memang selamat. Selalu ada nampak polis lalu sini, lalu sana. So I feel safe lah dekat sini. Oh, rasa jalan seorang dekat sini pun okey sangat. Oh, so ini I think di Shah Alam memang best. Okay, welcome to Shah Alam. Dalam kegembiraan dan keterujaan balik ke kampung nanti, jangan lupa pastikan kediaman anda berada dalam keadaan yang selamat. Rumah selamat, hati tenang. Muhammad Raswin Setia, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.